Assalamualaikum murid-murid tahun 2. Cikgu ucapkan selamat kembali ber-PDPR setelah cuti selama 2 minggu. Cikgu harapkan murid-murid dapat aktifkan semula mood belajar masing-masing supaya lebih bersemangat. Macam cikgu cakap, belajar di rumah sama seperti belajar di sekolah. Jadi pada hari ini bagi subjek pendidikan jasmani, kita akan belajar topik celik gimnastik. Di dalam topik ini kita akan belajar kemahiran imbangan. Apa itu kemahiran imbangan? Kemahiran imbangan ialah keupayaan diri kita mengekalkan posisi tubuh badan pada kedudukan asal dan mengimbangi untuk satu tempoh masa tertentu. Lagi lama, lagi bagus. Dan di dalam kemahiran imbangan ni kita terbahagi kepada dua, iaitu imbangan statik dan imbangan dinamik. Di dalam imbangan statik dan imbangan dinamik ni kita boleh gunakan sama ada satu tapak sokongan, dua tapak sokongan ataupun tiga tapak sokongan. Jadi sebelum itu cikgu nak tanya murid-murid, apa kepentingan imbangan? Masih ingat? Okey, kepentingan imbangan ialah untuk mengelakkan diri kita daripada terjatuh ataupun tercedera. Sama ada imbangan statik dan imbangan dinamik. Kalau cikgu bagi contoh imbangan statik, kita berdiri itu pun dah kira imbangan. Kita duduk atas kerusi pun dah dikira imbangan. Imbangan statik, kita baring atas katil pun imbangan. Kalau imbangan dinamik pula, imbangan yang merubah kedudukan badan kita. Kita berjalan, kita berlari, kita berbasikal, kita mendaki. Kalau kita tak ada kemahiran imbangan, kita akan terjatuh, sekaligus kita akan tercedera. Lepas ni cikgu akan tunjukkan imbangan statik dahulu, dan lepas tu kita akan buat imbangan dinamik. Setiap kali aktiviti kita dibuat, setiap kali kita buat aktiviti, cikgu nak murid-murid bertahan selama 5 saat sekurang-kurangnya. Boleh? Cikgu, kali ni cikgu hanya sediakan pita ukur, pita tip sahaja. Dan juga atau masking tip, dan juga kawasan yang sesuai. Cikgu ada kawasan ruang tamu cikgu. Cikgu tak buat kat luar. Dan pastikan ruang tempat yang murid-murid nak buat selamat. Okey, cikgu dah pun tampal pita ni untuk imbangan dinamik. Cikgu akan tunjukkan dahulu imbangan statik. Imbangan satu tapak sokongan, dua tapak sokongan dan tiga tapak sokongan. Mari kita tengok. Satu tapak sokongan. 1, 2, 3, 4, 5. Satu tapak sokongan. 1, 2, 3, 4, 5. Mudah. Dua tapak sokongan. Tangan dan kaki bersilang. 1, 2, 3, 4, 5. Dua tapak sokongan. 1, 2, 3, 4, 5. Tiga tapak sokongan. Tiga tapak sokongan. 1, 2, 3, 4, 5. Tiga tapak sokongan yang seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Yang cikgu buat ni ialah imbangan statik. Lepas ni cikgu akan tunjukkan imbangan dinamik. Okey, ini garisan yang cikgu buat. Kamu cuma perlu berjalan saja di atas garisan. Okey, satu aktiviti imbangan dinamik cikgu dah buat. Aktiviti kedua imbangan dinamik, cikgu akan gunakan penanda ataupun tip yang putus-putus ni pula.
cikgu akan melangkah ataupun melompat menggunakan satu tapak sokongan. Cikgu akan tunjukkan pada murid-murid imbangan dinamik. Cikgu akan gunakan penanda yang ini. Yang ini. Okey, murid-murid tengok. Okey, murid dapat lihat. Cikgu akan tunjukkan lagi sekali. Okey, setiap kali murid-murid melangkah ataupun melompat ketika membuat imbangan dinamik ni, pastikan lutut murid-murid dibengkokkan. Yang kedua, pastikan kita mendarat menggunakan berbola kaki. Jangan mendarat menggunakan tapak kaki yang rata ataupun menggunakan tumit. Itu salah, nanti kaki awak sakit. Gunakan berbola kaki dan juga rendahkan sedikit badan tetapi kepala menghadap ke hadapan. Jangan tunduk, nanti terjatuh. Cikgu tunjukkan daripada sisi tepi. Okay. 1 2. Lagi sekali. 1 2. Okey. Murid dapat lihat, kepala kita kena pandang ke hadapan, tegak ke hadapan. Okey, cikgu harap lepas ni murid-murid dapat lakukan satu aktiviti imbangan statik dan satu aktiviti imbangan dinamik mengikut kreativiti masing-masing. Banyak lagi aktiviti yang kita boleh buat, sama ada satu tapak sokongan, 2 tapak sokongan ataupun 3 tapak sokongan. Jadi murid-murid boleh pilih ataupun fikirkan idea mana-mana imbangan yang murid rasa boleh buat, murid buat. Dan untuk imbangan dinamik tadi, murid-murid boleh tiru cikgu punya kalau murid-murid tak ada idea. Dan kalau murid-murid dikira berjaya sekiranya dapat melangkah dan tepat pada penanda yang diletakkan. Yang kedua, tanpa jatuh ataupun terlajak. Dan yang ketiga, mendarat menggunakan berbola kaki dan lutut dibengkokkan. Jadi kalau murid-murid dapat ikut, dapat buat seperti yang cikgu lakukan, murid-murid dikira menguasai topik ataupun imbangan ni. Sekian sahaja, kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Terima kasih.